Sambil berbaring di bilik, Rona sahak mengeling jam di dinding. Sudah pukul 1 pagi. Sedari tadi, neneknya Opa Minah belum masuk tidur. Kemana opanya pergi? Rona makin gelisah. Entah kenapa dia berasa tidak sedap hati. Dia mengelak selimut lalu bingkas bangun keluar dari bilik tidurnya. Dia menuju ke ruang tamu rumah dan membuka lampu. Kosong. Tidak ada siapa di situ. Ibu, ayah dan adik-adiknya sejak dari pukul 10 malam tadi sudah masuk tidur. Mana Opa Minah pergi? Malam itu, seperti kebiasaan, Rona tidur lambat sebab mengemas dapur. Selalunya pukul 10.30 malam dia sudah terlelap. Tetapi malam itu kira-kira pukul 12.30 baru selesai kerjanya. Tetapi ketika dia melangkah masuk ke bilik tidur, dia perasan Opa Minah sedang berlega-lega di ruang tamu sebelum Rona masuk tidur. Dia sempat menyapa opanya. "Opa, Ona nak tidur dulu. Opa bila nak tidur?" tanya Rona. "Sekejap lagi lah Ona, aku ada kerja nak buat ni," jawab opanya tanpa memandang muka Rona. Rona terasa pelik melihat kelakuan opanya malam itu. Namun Rona membiarkan sahaja. Sangkaannya sekejap lagi opanya akan masuk tidur. Selalunya begitulah. Tapi apabila melihatkan hampir setengah jam Opa Minah masih belum masuk ke bilik tidur, Rona mula rasa ada yang tidak kena. "Opa, oh Opa," jadi Rona sambil berjalan menuju ke arah dapur. Dia menengok bahagian dapur, tetapi opanya tiada. Kemana pula perginya orang tua ni?" bisik Rona. Selepas meninjau dapur dan ruang tamu, Rona pergi ke bilik ibunya. Setelah mendapati Opa Minah betul-betul tidak ada di rumah, Rona mengetuk pintu bilik emaknya. "Mak, oh Mak," panggil Rona lagi. Apa hal kau nak?" Bingung muka Mak Long Mak Esah sambil mengiling-iling matanya. "Ni Mak, Opa tak ada kat rumah. Tadi Ona nampak dia ada kat ruang tamu. Lepas tu bila Ona masuk bilik, sudah pukul 1 pagi. Ona tengok Opa tak ada kat bilik katanya. Ona keluar cari tapi tak jumpa," kata Rona mengadu kepada ibunya. Mendengarkan kata-kata Rona, Mak Long Esah kelam kabut menggerakkan suaminya, Sahak Hamid. Ibunya memakai tudung lalu keluar ke halaman rumah bersama Rona. Mak Long Esah mula meninggi suara. Suasana malam hening itu jadi bergema dengan suara Mak Long Esah. Kira-kira 20 minit kemudian, saudara mara Opa Minah yang tinggal berhampiran sudah mula berkumpul. Opa Minah hilang tiba-tiba dari rumah. Kerai seperti ini memang tidak pernah terjadi, lagipun tidak pernah Opa Minah keluar tanpa memberitahu. Apatah lagi pada waktu malam buta begini. Kalau lagi setengah jam Opa tak balik, kita kena beritahu orang kampung. "Rona, tolong pergi rumah Mak inilah, bagi tahu dia Opa hilang," arah Mak Long Esah pada Rona. Anak perempuannya itu bingkas bangun menuju ke rumah Makcik Milah yang jaraknya hanya kira-kira 20 meter dari rumah mereka. Kira-kira 20 minit selepas itu, Makcik Milah bersama beberapa orang kampung Lekuk mula berkumpul di hadapan rumah Opa Minah. Cahaya jagung yang dibawa orang kampung menerangi halaman rumahnya. Gerakan mencari Opa Minah pun bermula. Malam itu, hampir semua orang lelaki kampung Lekuk berganding bahu mencari Opa Minah. Tidak kira tua muda maupun kanak-kanak tidak ketinggalan untuk membantu Mak Long Esah sama suaminya. Serta beberapa orang kampung pula menuju ke arah jalan besar, manakala Rona bersama 2 orang lelaki, Pak Man dan Mutu Rahman menuju ke arah belukar kira-kira 50 meter dari rumah mereka. Di situ terletak sebuah telaga lama yang masih lagi digunakan oleh penduduk kampung Lekuk. Rona bersama Pak Man dan Mutu Rahman berjalan perlahan-lahan sambil memerhatikan sekeliling. Membekalkan jamun dan lampu sulung, mata mereka meliar memerhatikan sekeliling. Mereka terus berjalan sehingga hampir ke kawasan telaga. Kira-kira 5 meter dari telaga mereka terhenti. Rona memandang sekeliling. 10 meter di hadapan mereka sebentang hutan belukar yang menyeramkan. Rona tidak terfikir Opa sanggup meredah hutan belukar itu di tengah malam buta begini. Mustahil, fikir Rona. Nampaknya macam Opa tak ada kat sini. Kita patah balik ajalah, kata Rona pada Pak Man dan Butur Rahman yang masih terdekat di situ. Lebih kurang 5 langkah mereka beredar dari kawasan telaga itu. Tiba-tiba mereka terdengar suara orang melolong. Suara itu kuat dan nyaring. Tolong aku, tolong." Suara garau terkecil seolah teriakan seorang lelaki tua.
Surat itu membuatnya mereka bertiga menulis serentak ke arah perigi. Rona, Pak Man dan Bu Surahman tertinggal sambil memandang sesama kiri. Tolong, tolong, keluarkan aku. Sekali lagi suara lelaki itu memekik-mekik meminta tolong. Itu bukan suara opah, itu suara lelaki. Siapa pula yang minta tolong tu? Tanya Rona. Dalam keadaan suram yang hanya disinari cahaya api jamung, suasana di sekitar telaga itu betul-betul menyeramkan. Masing-masing sebenarnya sudah kecil perut, tetapi mau tidak mau mereka terpaksa memberanikan diri. Oh nah, suara itu datang dari mulut telaga itu. Berani ke pergi tengok? Tanya Bu Surahman pada Rona. Rona hanya mengangguk, patah kata pun tidak keluar dari mulutnya. Bu Surahman pada Rona. Musuh, saya rasa elok kita pergi tengok sama-sama. Manalah tahu ada orang dalam kesusahan, usul Pak Man kepada Abdul Rahman. Mereka bertiga kemudiannya berpatah semula dan berjalan perlahan-lahan menuju ke telaga tersebut. Itu selipar opah tadi tak nampak, kata Rona apabila cahaya jamu dalam pusulo itu menerangi di sekitar kawasan telaga tersebut. Mereka mendekati telaga tersebut, ia pun merasa takut menyelubungi diri masing-masing. Tengok tu, tengok. Nampak tak? Jerit Pak Man sambil menyuluh. Langkah mereka terhenti. Tiga-tiga mereka tergamam. Masakan tidak jelas dalam samaran cahaya api jamu yang dipegang oleh Pak Man dan Bu Surahman. Berjulur dua tangan hingga kepala lengan, merewang seolah-olah meminta tolong. Abang, tangan siapa tu? Tangan siapa tu? Tanya Rona cemas pada Pak Man dan Bu Surahman. Sebaik saja mereka menghampiri telaga masing-masing sekejap. Ya Allah, opah! Jerit Rona lalu menerpang ke arah telaga. Tanpa berlengah, dia terus memegang kedua-dua belah tangan orang tua itu yang sedang terkapai-kapai memanjat telaga. Tarik kuat, jerit Rona apabila melihat Pak Man dan Bu Surahman turut membantu. Sebelum Rona menyambar tangan opah Minah tadi, mereka bertiga ternampak orang tua itu seolah-olah datang berdiri terapung di atas permukaan air, padahal air di telaga itu penuh. Namun sebaik saja Rona memegang tangan opah Minah, tubuh orang tua itu tiba-tiba menjadi terlalu berat, seolah-olah tidak lagi berpijak pada suatu benda yang menampung badannya. Tubuh orang tua itu tergantung-gantung antara dinding perigi yang dalamnya lebih kurang 20 meter. Hampir saja Rona selepas tangan opah Minah. Muncullah Pak Man dan Bu Surahman sempat menyambar. Akhirnya opah Minah berjaya ditarik keluar. Apa yang peliknya, baju opah Minah sedikit pun tidak basah. Malah rambutnya masih tersanggul kemas dan tidak kusut seperti berada di rumah sebelum dia hilang. Sedang mereka berusaha memapah tubuh opah Minah yang tidak bermayang untuk dibawa pulang, tiba-tiba mereka bertiga terpandang pula bayang hitam menyerupai seorang lelaki besar dan tinggi muncul dari mulut telaga tersebut. Mereka bertiga menggigil apabila terserempak makhluk besar yang tidak pernah dilihat seumur hidup itu. Separuh badan lembaga hitam itu dari pinggang hingga kaki tenggelam di dalam perigi. Dalam sama-sama mereka bertiga dapat melihat lelaki itu berdiri berpeluk tubuh tidak ubah seperti seorang pendekar zaman silam. Namun wajah lembaga itu tidak dapat mereka lihat dengan jelas. Apabila mendengar berita opah Minah sudah dijumpai, orang kampung mula berkumpul di hadapan rumahnya. Masing-masing ingin melihat bagaimana keadaan orang tua itu dan ingin tahu ke mana orang tua itu menghilang dan bagaimana dia boleh berada di dalam perigi tersebut malam-malam buta. Namun, kesemua penduduk kampung hampa apabila opah Minah hanya mendiamkan diri tanpa sepatah kata-kata. Dia seolah-olah dalam keadaan bingung. 2 hari selepas kejadian itu, barulah opah Minah mau bercakap. Tapi bila ditanya tentang kejadian itu oleh Rona dan Mak Long Esah, orang tua itu hanya menggeleng-geleng ke kepala. Apa yang diingatinya hanyalah ketika berada di dalam telaga tersebut. Opah Minah terasa sedang berdiri di atas bahu seorang lelaki yang tegap dan tinggi menyebabkan dia tidak tenggelam ke dasar telaga yang penuh pada malam tersebut. Namun setelah ditanya berkali-kali, Opah Minah langsung tidak ingat macam mana dia boleh pergi ke situ dan bahu siapakah yang dipijaknya. Sampai sekarang Rona 40 tahun masih tertanya-tanya bagaimana orang tua itu boleh terapung di atas permukaan telaga Sampul. Rona masih hairan bagaimana opahnya boleh pergi ke telaga tersebut. Siapa pula yang bawa Opah Minah ke telaga tersebut? Misteri kejadian yang menimpa Opah Minah tidak dapat dirungkai oleh siapa sampai sekarang, hinggakan orang tua itu meninggal. Tiada siapa tahu apa hubungan lembaga hitam bertanjak seperti pahlawan silam itu dengan Opah Minah. Dan sehingga ke hari ini kita
telaga tersebut dan kisah Opa Minah terus menjadi misteri kepada penduduk kampung lekuk Alo Gajah Melaka. Sehingga sekarang tidak ada lagi orang kampung yang berani menghampiri telaga itu, terutama apabila menjelang senja, walaupun Opa Minah telah meninggal dunia kira-kira 10 tahun yang lalu. Baiklah, setakat ini saja cerita saya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow. Malam Seram. Sekian, terima kasih.